Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Inayu binti Faridin dari kumpulan Putrajaya Highlander akan membentang tentang syarikat berumah Malaysia iaitu syarikat Petronas. Antara ahli-ahli kumpulan dalam Putrajaya Highlander ialah diketuai oleh Encik Muhammad Rafi'i dan diikuti oleh Encik Rashid, Encik Arifin, Puan Mukhalijah, Puan Siti Nurul Huda dan Puan Nurul Khairunisa. Ini adalah antara isi kandungan yang akan dibentangkan mengenai syarikat Petronas. Yang pertama adalah pengenalan tentang syarikat Petronas. Petroleum Nasional Berhad atau lebih dikenali sebagai Petronas ditubuhkan pada 17 Ogos 1974, iaitu Petronas merupakan sebuah syarikat minyak dan gas multinasional Malaysia. Petronas ini dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia dan antara anak syarikat yang di bawah Petronas iaitu Instep, Alam, Petroscience, MISC, Petronas Leadership Center dan sebagainya. Antara skop perniagaan yang diusahakan oleh Petronas antaranya adalah penerokaan, penapisan minyak dan gas, pemasaran dan pengagihan produk petroleum, perdagangan, pemprosesan gas dan pencairan, operasi rangkaian penghantaran talian pipe gas, pemasaran gas secair semula jadi, penghilangan dan pemasaran petrokimia, perkapalan, kejuruteraan automotif dan pelaporan hartanah. Antara perjalanan Petronas sejak ditubuhkan pada tahun 1974 sehingga kepada perusahaan multinasional global, Petronas telah dimulakan dengan 15 orang pekerja sahaja dengan menggunakan 2 talian telefon. Petronas telah memulakan operasi di premis Jabatan Perdana Menteri yang bertempat di Jalan Dato' On, Kuala Lumpur. Pada tahun 1976, Petronas telah menandatangani kontrak perkongsian pengeluaran iaitu PSC yang pertama bagi mengubah sistem konsesi yang mengawal penerokaan dan pengeksploitasi minyak kepada sistem yang lebih saksama. Kemudian pada tahun tersebut, Petronas telah merancang satu penubuhan syarikat yang dipanggil Petronas Cari Gali Sdn Bhd. Pada tahun 1978 sehingga 1980, Petronas memulakan penerokaan dan pengeluaran dengan melalui penubuhan Petronas Cari Gali Sdn Bhd. Pada tahun 1979, Malaysia telah dilanda krisis global akibat kekurangan diesel dan Petronas mula menumbuhkan 3 stesen tangki skip untuk menjual minyak tanah dan diesel. Kemudian Petronas mula berkembang dalam perniagaan melalui penubuhan Asian Bintulu Fertilizer Sdn Bhd di Sarawak pada tahun 1980. Pada tahun 1981, Petronas mula membuka stesen servis minyak yang pertama iaitu bertempat di Taman Tun Dato' Ismail, Kuala Lumpur. Kemudian pada tahun tersebut, Petronas menubuhkan satu syarikat iaitu dinamakan Petronas Dagangan Sdn Bhd. Penemuan minyak pertama hasil daripada galian pertama di Medan Gas Duyung. Kemudian Petronas sendiri telah menumbuhkan satu institut latihan perindustrian petroleum yang dinamakan sebagai Instep bagi yang pertama bagi memenuhi keperluan pekerja. Kemudian diikuti dengan penubuhan Akademi Laut Malaysia, Pusat Kepimpinan Petronas dan Universiti Teknologi Petronas. Kemudian pada tahun 1982 sehingga 1983, Petronas mula menjadikan satu syarikat gas secair iaitu dinamakan LNG Petronas di Bintulu Sarawak. Kemudian Petronas mula menubuhkan satu syarikat dinamakan Petronas Dagangan Berhad bagi memasarkan produk minyak dan gas hiliran. Kemudian pada tahun tersebut, Petronas telah memulakan operasi loji penapisan Petronas yang pertama yang bertempat di Kertih, Terengganu. Seterusnya, Petronas mula berkembang sehingga ke peringkat global bermula pada pertengahan tahun 1990-an. Di sini, penemuan bidang rubi di Vietnam berlaku pada tahun 1994. Kemudian pada tahun 1996 mula memasuki pasaran aromatik dengan cara usaha sama yang mencipta Aromatics Malaysia Sdn Bhd. Kemudian pada tahun 1997, Petronas telah bekerjasama dengan firma perniagaan yang besar kimia iaitu negara Jerman bagi membentuk BASF Petronas Chemicals dan menubuhkan anak syarikat Petronas iaitu Petronas Chemicals. Pada tahun 1998 hingga 1999, Petronas telah memperkenalkan Petronas E01 iaitu enjin prototipe komersial pertama di negara. Kemudian, seterusnya Petronas telah memulakan pengeluaran minyak di Medan Siri di Iran. Seterusnya pada tahun 2002, Petronas telah menandatangani 7 kontrak perkongsian pengeluaran iaitu PSC yang baru dalam menjamin kepentingan dalam 8 blok cari gali di 8 buah negara.
Pada tahun 2008 sehingga 2015, Petronas mula mengeluarkan minyak pelinci antarabangsa, memperoleh tenaga kemajuan di Kanada dan telah menyelesaikan pengambilalihan aset minyak dan gas Azerbaijan dan Norway Statoil. Petronas telah berjaya menaikkan nama di kebanyakan negara di luar sana sehinggalah kini. Seterusnya dalam visi dan misi. Visi dan misi dalam nilai tujuan Petronas adalah dalam menegakkan amanah dan menetapkan haluan masa depan. Antara visinya adalah menjadi pilihan multinational oil dan gas terkemuka serta penyelesaian progresif yang memperkayakan kehidupan masa depan. Seperti yang diperkatakan oleh arwah Tun Azizan Zainal Abidin, iaitu tokoh korporat Malaysia dan bekas Presiden Petronas, kata kunci kesetiaan, integriti, profesional dan kesepaduan masing-masing penting dalam hak mereka sendiri. Tetapi apabila digabungkan, mereka dapat mengatasi kualiti individu dalam melabur budaya korporat dengan makna dan tujuan yang lebih besar. Petronas telah meletakkan misi dalam menjalankan perniagaan berteraskan petroleum yang bertanggungjawab dalam membangun dan membentuk nilai tambah kepada sumber negara dengan memastikan kepuasan pelanggan dalam menjadikan syarikat petroleum nombor 1 negara. Seterusnya saya serahkan kepada Puan Nurul Huda bagi menerangkan tentang produk dan servis tentang syarikat Petronas. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Nurul Huda binti Abdul Samad, nombor Menteri 289407 akan membentangkan berkenaan produk serta servis yang dikeluarkan oleh syarikat Petronas. Antara produk yang dikeluarkan oleh Petronas adalah yang pertama, gas memasak, yang kedua, diesel, petrol, yang ketiga, minyak pelincir, yang keempat, minyak bahan api serta yang kelima, bintumik. Petronas menambahkan nilai kepada minyak mentah yang dihasilkan mereka melalui perniagaan minyak yang bersepadu, termasuklah operasi penapisan, pemasaran, perdagangan dan runcit yang terdiri daripada pelbagai grade yang tinggi, daripada pelbagai wilayah atau daerah. Petronas telah mempunyai 4 kilang penapisan dengan jumlah 448,000 tong sehari, dan produk petroleum daripada kilang penapis ini akan dipasarkan melalui rangkaian stesen minyak di beberapa buah negara, termasuklah negara Malaysia sendiri. Antara rangkaian stesen minyak yang dibekalkan minyak petroleum untuk negara luar adalah Thailand, Indonesia, Afrika Selatan serta Sudan. Dan Petronas juga memiliki kilang yang dikendalikan di Malaysia seperti Melaka, Kertih dan Terengganu. Antara produk yang dihasilkan oleh syarikat Petronas adalah petrol, diesel, bahan api jet, minyak pelincir, gas memasak dan banyak lagi. Manakala perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat Petronas adalah rangkaian stesen minyak, tajaan beasiswa kepada pelajar kejuruteraan dan berkaitan dengan organisasi tersebut, pembekalan gas untuk sektor industri, komersial dan juga memberikan peluang dalam akademik Petronas yang mana diserapkan terus untuk pelajar yang berpotensi bekerja dalam bidang industri minyak dan gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhalijah binti Muhammad Yunus akan membentangkan tajuk yang seterusnya. Selanjutnya adalah pesaing utama bagi Petronas. Kalau kita lihat terdapat banyak syarikat petroleum di luar sana mengeluarkan pelbagai bentuk hasil petroleum yang sama seperti Petronas, antaranya BHP, Petron, Caltex dan pelbagai lagi. Namun Shell merupakan saingan yang paling hampir dan terdekat dengan Petronas. Berikut disenaraikan beberapa alasan mengapa Shell merupakan pesaing utama bagi Petronas. Pertama, Shell merupakan syarikat paling awal bertapak di Malaysia, menyebabkan ia mudah dikenali dan juga diingati. Kedua, Shell bijak memilih tempat strategi untuk pemasaran. Ketiga, merupakan syarikat perintis yang memperkenalkan jualan minyak petrol secara runcit dan juga tong-tong kecil. Dan seterusnya, terdapat permintaan tinggi daripada luar negara terhadap gas asli cecair ataupun lebih dikenali sebagai LNG. Baiklah, mari kita lihat lebih mendalam satu demi satu poin yang telah dinyatakan tadi. Pengetahuan semua, Shell telah bertapak di Malaysia, khususnya di Negeri Sarawak seawal tahun 1910 lagi, dan merupakan satu-satunya syarikat yang membekalkan minyak petrol di kawasan pedalaman
dan juga kampung-kampung ketika itu. Mereka menjual minyak petrol secara runcit dan juga menggunakan tong-tong kecil dan dijual kepada penduduk setempat. Dengan cara ini dapat memudahkan penduduk mendapatkan bekalan minyak petrol menjadikan permintaan tinggi dalam bentuk jualan runcit tersebut. Shell juga bijak memilih tempat-tempat strategi untuk pemasaran. Mereka menjual secara tunai tadi di kawasan tumpuan umum seperti penempatan penduduk, kedai dan juga kemudahan awam, yang mana tempat yang mudah mereka dicari. Oleh kerana inilah yang menyebabkan Shell mudah dikenali dan secara tidak langsung menjadi pilihan utama. Selain dari itu, permintaan tinggi terhadap gas asli cecair iaitu LNG menjadikan Shell di antara syarikat yang dikatakan menjadi sebutan sebagai pesaing Petronas untuk merebut kontrak yang bernilai tinggi sebagai supplier kepada salah sebuah negara di Asia. Negara tersebut dalam proses pengubahan penggunaan tenaga negaranya, yang mana sebelum ini menggunakan arang batu sebagai sumber tenaganya. Baiklah, itu sahaja penerangan saya berkenaan dengan pesan-pesan utama Petronas. Seterusnya, saya serahkan kepada mereka yang berikutnya. Trend-trend terkini dan isu-isu utama terkini mengenai syarikat Petronas. Pertamanya, Building on Operational Excellence Strength, iaitu membina kekuatan kecermanan operasi. Yang kedua, Make Cleaner Energy More Accessible, iaitu menjadikan tenaga lebih bersih dan mudah diakses. Yang ketiga, Accelerate Technology and Innovation Stewardship, iaitu mempercepatkan pengawasan teknologi dan inovasi. Yang keempat, Invest in Nature-Based Solution, melabur dalam penyelesaian berasaskan alam semula jadi. Terdapat 8 cadangan ataupun langkah yang bakal dilaksanakan dalam menjadikan ianya realiti. Pertama, Petronas berusaha meningkatkan kapasiti solar dan angin 3.5 kali ganda kepada 500 gigawatt. Kedua, mereka juga sedang berusaha untuk menghapuskan kebanyakan penjanaan elektrik daripada arang batu. Ketiga, mereka akan cuba untuk mengekalkan kapasiti penjanaan gas asli semasa untuk kebolehpercayaan. Keempat, Petronas akan berusaha dengan gigih untuk meningkatkan bahagian jualan kenderaan sifar pelepasan kepada 50%. Kelima, meningkatkan bahagian jualan pam haba bangunan kepada 50%. Langkah keenam, semua bangunan dan perkakas baru memenuhi matlamat kecekapan tenaga yang ketat. Ketujuh, penangkapan karbon R&D, penyerapan dan bahan api neutral karbon, dan akhir sekali Petronas membina penghantaran elektrik dan saluran paip untuk karbon dioksida dan gas hidrogen. Petronas sudah mengenal pasti hanya tenaga solar yang akan mereka beri tumpuan. Oleh kerana ada masalah ruang besar dalam bidang tenaga diperbaharui, itulah sebabnya Petronas memberi tumpuan kepada bidang ini. Sebagai persediaan awal, Petronas mempunyai tapak solar 10 megawatt di Gebeng Pahang. Maka buat masa kini kami hanya mengenal pasti tenaga solar. Pada masa hadapan, Petronas masih dalam proses mengenal pasti apakah yang mahu dilihat. Petronas berfokus kepada apa yang mereka mahukan. Antara kekuatan syarikat Petronas ialah menjalankan aktiviti perniagaan yang pelbagai seperti perniagaan hiliran dan juga huluan. Selain itu, Petronas juga mempunyai kemudahan grade penapisan minyak yang sangat tinggi. Ketiga iaitu syarikat ini dimiliki oleh Kerajaan Malaysia yang bertanggungjawab untuk mengawal dan mengurus keperluan minyak negara. Petronas juga mempunyai orientasi masa depan bagi memenuhi keperluan minyak bukan setakat hari ini sahaja, tetapi masa-masa yang akan datang. Selain itu juga, Petronas mempunyai hubungan yang sangat kukuh dengan pelanggan. Antara kelemahan syarikat Petronas pula ialah tiada kepelbagaian industri selain minyak dan gas, seperti syarikat-syarikat yang sama sektor dengan mereka. Dia hanya tertumpu kepada minyak dan gas sahaja. Selain itu, pencemaran yang boleh memberi kesan yang tidak baik ke alam sekitar
syarikat telah membuat pelaburan besar dalam 2 projek yang dilaksanakan di Johor dan juga di Kanada. Sepatutnya pelaburan tersebut perlu dibuat sebelum krisis minyak berlaku. Namun masa tidak tepat pelaburan dibuat boleh menyebabkan syarikat mengalami kerugian yang sangat besar. Antara peluang-peluang syarikat Petronas ialah mereka mempunyai alternatif dengan menggunakan kehebatan penyidikan mereka yang kukuh untuk beralih ke kawasan yang belum diterokai. Selain itu, syarikat Petronas juga menjadi ahli perkongsian strategik dengan pasukan Formula 1 dalam teknologi perlumbaan. Selain itu, kejatuhan harga minyak dunia juga boleh menyebabkan penyusutan keuntungan sehingga 80%. Oleh itu, syarikat Petronas terpaksa mengurangkan perbelanjaan tersebut dengan memberhentikan projek-projek mereka yang sedia ada. Ancaman adalah salah satu faktor persekitaran yang boleh memudaratkan pertumbuhan perniagaan. Ianya termasuklah bersaing antara syarikat-syarikat yang besar yang sama dalam sektor tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Alfimi Abdul Hadi. Saya daripada kumpulan Putrajaya Highlander. Untuk makluman semua, hala tuju syarikat serta masa depan syarikat Petronas adalah bergantung pada beberapa perkara. Antaranya aspirasi kemampanan Petronas dalam menyokong daya tahan perniagaan semasa, iaitu Petronas cuba meningkatkan usaha untuk mengukuhkan kedudukan perniagaannya di peringkat antarabangsa dengan menyediakan penyelesaian yang lebih inovatif dan bersesuaian. Petronas juga telah mencatat kemajuan yang ketara dalam meningkatkan portfolionya di India dalam rantaian nilai yang meliputi perdagangan minyak mentah, gas petroleum cecair yakni LPG, petrokimia, minyak pelincir, gas asli dan cecair LNG. Dan yang terbaru adalah pelepasan karbon sifar bersih iaitu Zero Carbon Emission. Yang keduanya, kata agenda kesatriaan Petronas dalam menjaga alam sekitar. Petroleum Nasional Berhad, ini Petronas adalah badan korporat terawal malah sudah sekian lama memperjuangkan kelestarian alam sekitar melalui inisiatif tanggungjawab korporat sosial seperti program biodiversity, alam sekitar dan pemeliharaan yakni Beacon di Bintulu. Kawasan pemeliharaan impak kanyon yakni ICCA dan Pusat Pengajian Impak Kanyon ICSC di Sabah. Yang ketiga, bagi meneruskan penciptaan nilai berterusan, antara yang telah dilakukan oleh Petronas adalah dengan meneroka pengeluaran minyak hidrogen hijau di Asia. Ini menjadikan produk setiap hari adalah lebih baik dengan menggunakan kimia khas. Selain dari itu, mereka berusaha mencapai masa depan yang cerah untuk semua. Yang keempat, impak sosial yang positif. Petronas bertujuan untuk mewujudkan pakatan positif dengan komuniti tempat syarikat beroperasi dengan melindungi dan menambah nilai kepada kesejahteraan pekerja, rakan kongsi dan komuniti. Selain dari itu, Petronas berusaha membantu mewujudkan institusi pendidikan dan latihan bertaraf dunia seperti di Universiti Petronas Bangi. Secara tidak langsung, ianya akan dapat membantu memperkasakan perniagaan untuk memperkasakan negara. Yang terakhir, yakni yang kelima, adalah tadbir urus yang bertanggungjawab. Petronas bertujuan untuk menjaga komitmen organisasi dengan menegakkan mekanisme
tadbir urus yang kukuh dan amalan perniagaan yang beretika. Mengekalkan sikap integriti dan mentadbir operasi, bertanggungjawab di inti operasi dalam setiap tugas dan kerja. Mewujudkan sistem dan rangka kerja pengurusan risiko untuk memacu tindakan iklim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi'i bin Kamal Zaman. Nombor metrik 289121 ingin membentangkan cadangan strategi Petronas. Petronas merupakan antara sebuah syarikat yang terbesar di Malaysia dan menjana pendapatan ekonomi negara dari segi sektor bahan mentah iaitu minyak dan gas. Dalam mengekalkan dan menguasai dalam penghasilan minyak dan gas, pihak Petronas haruslah merancang strategi yang bernas agar dapat menerajui dalam industri Malaysia pada masa yang akan datang seiring dengan kemajuan negara yang kian pesat membangun. Dengan strategi yang efektif dan berkesan, hal ini akan menyemarakkan lagi dalam lanskap penerokaan dan pengeluaran minyak dan gas di Malaysia. Terdapat beberapa cadangan strategi bagi pihak Petronas yang harus dititik berat serta bersesuaian dengan peredaran zaman masa kini dan bagus untuk dipraktiskan di Malaysia. Terdapat 5 cadangan strategi Petronas yang saya boleh berikan. Antaranya ialah memaksimumkan penjanaan tunai. Dalam memaksimumkan penjanaan tunai dari segi memelihara aset berharga seperti aliran tunai yang kukuh dan stabil serta menyediakan keperluan asas untuk keuntungan dan pertumbuhan. Hal ini dapat dikenal pasti dalam penggunaan wang tunai sesebuah syarikat dalam membuat keputusan. Penjanaan tunai yang besar haruslah dikawal dengan baik bagi memastikan perbelanjaan yang dikeluarkan akan memberi pulangan yang lumayan di masa yang akan datang. Perkara ini mestilah memiliki tadbir urus yang bertanggungjawab dalam urusan kewangan agar dapat membina operasi yang kuat dan cemerlang. Hal ini akan memberi impak kepada sesebuah syarikat dalam meneruskan perniagaan dengan hasil kewangan yang kukuh bagi menempuhi segala cabaran dan rintangan yang mendatang. Seterusnya, yang kedua, memperluaskan perniagaan. Bagi memperluaskan perniagaan sesebuah organisasi, pihak pengurusan sewajarnya memikirkan cara atau tindakan untuk memperluaskan pangkalan sumber dan mengembangkan model perniagaan dalam mendapatkan hasil minyak dan gas yang kukuh dan berterusan. Bagi memenuhi permintaan pasaran yang makin meningkat, pihak Petronas juga harus mengorak langkah dalam menjalinkan hubungan perniagaan sama ada di dalam negara maupun di luar negara, supaya syarikat ini akan menemukan pangkalan sumber yang baharu dan meluaskan perniagaan bagi mengembangkan lagi model yang sekian ada. Perniagaan yang berkembang akan mula menarik minat dan perhatian orang ramai bagi mengenali sesebuah syarikat tersebut. Seterusnya, yang ketiga, melangkah keluar dalam membina keupayaan baru perniagaan. Syarikat Petronas haruslah membina keupayaan baru dalam perniagaan agar syarikat ini akan digunakan dengan secara meluas, tidak kisah dari segi aspek apa sekalipun dan tidak hanya fokus kepada urusan minyak dan gas sahaja. Sekiranya Petronas ingin menaik taraf terhadap urusan minyak dan gas, mereka haruslah memikirkan penciptaan dalam pendapatan sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan berterusan kerana bahan mentah seperti minyak dan gas merupakan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Selain itu, syarikat Petronas juga mampu menjadi penaja atau rakan kongsi kepada sesebuah organisasi dalam menjalin hubungan antara dua hala dan menceburui dalam perniagaan baru. Perkara ini akan menjadi syarikat Petronas berupaya dalam pelbagai perniagaan seiring kemajuan dan kehendak sejagat. Yang keempat, peluang latihan di luar negara. Bagi memantapkan lagi pengurusan dan mutu kerja sesebuah syarikat, peluang latihan di luar negara kepada para pekerja amat penting dalam memperluaskan lagi pengalaman serta meraih ilmu baru yang inovatif serta kemahiran teknikal. Dengan peluang yang telah diberikan, hal ini akan mempertingkatkan lagi kemajuan dari segi pengurusan dan kemahiran bekerja kepada syarikat tersebut berdasarkan pengalaman yang diperolehi dari luar negara dan mengaplikasikan ke dalam bidang pekerjaan. Dalam meningkatkan taraf pengurusan dan bakat yang lebih baik, ia juga akan mempercepatkan lagi pembarui teknologi dan inovasi pengurusan serta penyebab kepada faktor kejayaan sesebuah syarikat yang berdaya saing. Yang terakhir, yang kelima, memperkasakan tenaga kerja.
Pengurusan sumber manusia adalah penting dalam melaksanakan tugasan menerusi warga pekerja dan merupakan tunjang utama bagi kejayaan sesebuah syarikat. Dalam pencarian pekerja dan kecekapan dalam mengurus suasana bekerja memainkan peranan yang penting dalam sebuah syarikat bagi menerima perubahan dan terus kompetitif. Bagi memupuk pembangunan kepimpinan, tenaga kerja dan suasana kerja dengan tiga teras ini mempunyai kesinambungan dan membangunkan kaki tangan pekerja untuk kesan jangka masa panjang. Sehubungan itu, platform dalam pencarian tenaga mahir harus dipertingkatkan dari masa ke semasa untuk menjamin kelestarian syarikat Petronas di masa hadapan. Sekian. Dan yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Dengan tertubuhnya Petronas, Malaysia berpeluang dalam mengurus hasil minyak dan gas bagi membantu dan meningkatkan ekonomi negara. Berdasarkan prestasi kewangan yang ditunjukkan oleh Petronas setiap tahun, Petronas mampu memberikan pulangan yang lumayan kepada Malaysia. Kejayaan tersebut tidak akan terhasil sekiranya tiada barisan kepimpinan yang komited dalam menaikkan nama Petronas di serantau dan antarabangsa. Petronas telah menjadi perhatian terhadap pesaing-pesaing syarikat petroleum dan pelaburan antarabangsa. Petronas telah membuktikan dalam menguasai cabaran-cabaran dan dihadapi di dalam dan luar negara dengan menjadikan integriti dan profesionalisme, kesediaan untuk belajar daripada kesilapan dan kejayaan dan sokongan jitu daripada semua pihak yang terlibat. Justru, kepimpinan yang berwibawa dalam pengurusan Petronas perlu dikekalkan bagi memastikan syarikat terus maju dan menjadi sebuah organisasi yang mantap serta terus mencapai kejayaan pada masa akan datang. Sekian.